Dan seterusnya, penonton, kita nak berbicara berkenaan kerjaya jururawat lelaki. Seperti yang kita sedia maklum, kerjaya jururawat ini didominasikan oleh kaum wanita. Jadi hari ini kita nak mengetahui apakah pengalaman, cabaran bagi seorang jururawat lelaki ini. Jadi kita bersama dengan 3 orang tetamu pada pagi ini, iaitu Encik Muhammad Rahmat Abdul Hamid, Pegawai Kejururawatan Jabatan Kejururawatan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, dan juga Encik Ahmad Furkan yang merupakan Ketua Jururawat Jabatan Perubatan Kecemasan PPUM, dan juga Puan Noranizah Sukarman, Ketua Jururawat Perkhidmatan Penjagaan Kritikal PPUM. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, mungkin untuk permulaannya kita nak kongsikan kepada penonton, khususnya golongan belia di luar sana, berkenaan kerjaya jururawat ini, apa antara skop ataupun perkhidmatan di bawahnya? Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum semua, diharapkan semua berada dalam keadaan baik. Khususnya kepada semua jururawat seluruh Malaysia. Skop jururawat ni sebenarnya sangat besar dan bidang kejururawatan sendiri semakin meluas, di mana ia melibatkan prospek kerja yang sangat menarik dan sangat tersusun. Antara skop yang melibatkan tugas kejururawatan ini, sama ada jururawat lelaki atau wanita adalah sama, iaitu memberikan perawatan kepada pesakit, dan dalam memberikan perawatan kepada pesakit kami sentiasa menetapkan satu standard yang tinggi yang mana pihak organisasi sama ada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun Institut Pengajian Tinggi telah meletakkan standard yang khas untuk memastikan apa yang kami lakukan berada dalam keadaan teratur sebagai pendidik, sebagai penasihat, motivator kepada pesakit dan juga rakan sebaya, dan juga melengkapkan program-program yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwajib. Dan semua silibus ataupun kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi-organisasi ini memberikan satu impak yang besar kepada bidang kejururawatan dalam memastikan bidang kejururawatan berada di hadapan setanding dengan karier jawatan yang lain. Terima kasih. Okey, itu secara mukadimahnya lah berkenaan skop kerjaya jururawat ini. Encik Ahmad Furkan, mungkin boleh kongsikan kepada penonton bagaimana pada peringkat awalnya bermulanya kerjaya sebagai seorang jururawat lelaki ini. Bagaimana boleh memilih kerjaya ini? Okey, terima kasih pengacara. Okey, saya bermula kerjaya jururawat ini adalah dari sokongan daripada keluarga lah. Kalau ikutkan minat, memang sebab kita tak tahu skop jururawat pada awalnya. Tapi sokongan daripada ayah saya lah semasa mengisi borang. Dan apabila saya bermula kerja jururawat selepas SPM lah. Selepas SPM 2004, dan masa tu saya mengambil kejuruteraan elektrik. So daripada kejuruteraan elektrik itu saya berpindah kepada jururawat lah. So dalam jururawat kita ada anatomi, fisiologi, dan sebelum tu saya tak pernah belajar pun. Tapi apabila kita masuki satu bidang tu, kita berusaha untuk cuba yang terbaik. So daripada pendidikan yang kita ada tu menimbulkan minat. So minat sebagai jururawat tu timbul apabila saya menceburi dalam bidang kejururawatan ini. Macam Encik Furkan sendiri dah berapa tahun dalam bidang jururawat ni? Dalam bidang jururawat ni saya bermula dari 2007 sebagai jururawat dan 2016 sebagai ketua jururawat. So dah lebih kurang 13 tahun lah. 13 tahun, tempoh yang agak lama. Jadi bagaimana pengalaman sebagai seorang jururawat ini, bagi kelebihan kalau boleh kita kongsikan, kita tingkatkan, kita nak war-warkan kepada masyarakat khususnya golongan belia di luar sana? Okey, sebenarnya kalau dari segi stigma tu memang kita akan melihat jururawat ni ialah bidang yang dominannya perempuan. Tapi apabila kita memasuki bidang kejururawatan ni, kita ada pelbagai kerjaya yang kita boleh tempuhi. Contohnya bukan terhad kepada perawatan pesakit sahaja. Kita boleh lihat contohnya ada PTA di mana dia punya dekan adalah jururawat lelaki. Di IPTA yang kita boleh lihat sekarang lah. Itu satu pengkhususan yang baiklah untuk kita menarik lebih ramai lagi minat golongan muda di luar sana, dan juga kita menarik lebih ramai lagi penyertaan dalam bidang ataupun kerjaya jururawat ini. Okey Puan, melihat kepada cabaran dan juga stigma dalam kalangan masyarakat berkenaan kerjaya jururawat ini, bagaimana untuk kita atasi perkara ini untuk kita meningkatkan lagi penyertaan golongan lelaki ini? Okey, terima kasih Encik Munawar.
Okey, saya wakil jururawat wanita. Sinonimnya memang bidang kejururawatan ini adalah dikuasai oleh jururawat wanita. Tapi buat masa kini segelintir daripada golongan jururawat lelaki telah telah bersama-sama dengan golongan jururawat wanita dalam bidang kejururawatan ini. Pada saya ianya sangat relevan kerana ia seiring dengan perkembangan terkini perubatan dan perawatan. Contoh-contohnya dengan peralatan yang semakin canggih, perawatan-perawatan yang semakin canggih. Dengan kehadiran jururawat lelaki, dia punya fizikal dan tenaga sangat membantu kami golongan jururawat wanita untuk memberi perawatan kepada pesakit dan mengendalikan mesin-mesin yang ada pada masa kini. Bagaimana Puan melihat cabaran sewaktu kita berdepan dengan pandemik COVID-19 sebelum ini, mengetengahkan keperluan untuk negara kita, sistem kesihatan awam negara kita untuk memiliki lebih ramai lagi jururawat lelaki, Puan? Okay, terima kasih. Okey, pengalaman semasa pandemik yang lepas, kami jururawat wanita ni mempunyai kekangan. Contohnya macam kami mempunyai anak-anak kecil di rumah. Lepas tu ada juga yang di antara kami yang menjaga ibu ayah. So, jadi kebanyakan golongan jururawat lelaki ni yang memberi sukarela untuk ke depan menjaga pesakit-pesakit COVID-19. Jadi peluang kami berada untuk membantu sama-sama dengan mereka lah. Walaupun kami tak secara langsung, tapi kami ada dengan mereka untuk membantu sama-sama. Kalau ikut pandemik, ikutkannya memang kita bekerjasama, jururawat lelaki dan jururawat wanita. Saling melengkapi, antara jururawat lelaki dan juga jururawat wanita ini sebagai satu kumpulan yang menyokong antara satu sama lain. Okey, Tuan, untuk kita menjadikan sistem kesihatan awam kita ini berada pada tahap yang terbaik, melihat kepada keseimbangan penyertaan gender ini, bagaimana dari segi peratusan jururawat lelaki di negara kita pada ketika ini? Terima kasih pada soalan tersebut. Pada saya secara personalnya, dengan keadaan semasa kalau kita lihat dalam masyarakat, kelompok jururawat wanita memang lebih ramai persentase berbanding jururawat lelaki. Saya boleh katakan populasi jururawat lelaki yang berada dalam kelompok jururawat wanita ini hampir sampai 10%, tidak melebihi daripada 100%. Jadi pada saya, apa yang kita perlu kupaskan pada hari ini adalah kejayaan jururawat lelaki di dalam bidang kejururawatan. Jadi apa mekanisme yang kita perlu ambil untuk memastikan jururawat lelaki ini berada satu baris dengan angkatan-angkatan jururawat wanita yang telah berada di dalam kelompok-kelompok pengurusan sama ada sokongan ataupun pengurusan profesional. Ia amat penting bagi memastikan keberadaan jururawat lelaki dalam sistem bidang kejururawatan ini kelihatan lebih terselah. Jadi ia dapat menarik lebih ramai minat pemuda di luar, terutama lepasan SPM matrikulasi untuk join, untuk menyertai bidang kejururawatan ini. Okey, saya tertarik bila berkata mengenai kejayaan ni, Tuan. Dari aspek pengajian, tiada sebarang gender yang jantina, perbezaan jantina. Skop pengajian perlu bermula daripada diploma. Seterusnya diteruskan dengan kursus-kursus lanjutan, diploma lanjutan, post basic, ijazah. Tetapi apa yang menarik di dalam bidang kejururawatan kini, skop tersebut luas, di mana jururawat lelaki ataupun perempuan dibenarkan untuk mengambil luar bidang kejururawatan tetapi masih mempunyai kaitan dengan bidang perubatan ataupun kejururawatan. Sebagai contoh, saya sendiri melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam bahagian kejururawatan, seterusnya melanjutkan pelajaran kepada peringkat ijazah sarjana dalam bidang sains perubatan, anestesiologi iaitu pembiusan. Sama juga dengan kawan-kawan yang lain, di peringkat post basic ataupun lanjutan, ada pengkhususan-pengkhususan yang dilakukan oleh pihak organisasi untuk membantu jururawat lelaki ataupun perempuan maju ke hadapan. Okey, pada saya, struktur pendidikan telah dijaga dengan baik. Jadi untuk mendapatkan satu kejayaan bagi memastikan jururawat lelaki ini berada di hadapan adalah terletak kepada semangat jururawat lelaki tersebut, bagaimana pihak diri sendiri ataupun pihak yang berada di keliling untuk memberi support ataupun sokongan kepada jururawat lelaki ini untuk tampil ke hadapan. Jangan rasa malu, jangan rasa risau, jangan rasa terpinggir. Jururawat lelaki juga mempunyai kelebihan, wanita juga mempunyai kelebihan, jadi kita perlu bergerak seiring. Ideologi lelaki, ideologi wanita gabung, menyebabkan sistem dalam bidang kejururawatan itu akan bertambah mantap. Jadi kejayaan jururawat ini kalau kita nampak, saya ingin memperkasakan mengenai kelahiran ketua jururawat dalam bahagian sokongan.
seperti Tuan Ahmad Fukuan dilantik sebagai ketua jururawat. Tetapi berapa ramai pula kalau kita sebut mengenai populasi di dalam bahagian pengurusan profesional? Sangat sedikit. Kenapa? Sebab di dalam sistem kejawatan ini bila didominasi oleh wanita, kebanyakannya berlaku sistem overlapping, seniority. Jadi kita perlu memberikan peluang kepada senior. Okey, tetapi cantiknya sistem sekarang kita ada sistem penilaian akhir tahun yang dikenali sebagai LNPT, yang mana seniority dan juga prestasi itu kena berjalan serentak. Tidak bermaksud senior mempunyai autoriti untuk pergi ke kejayaan yang lebih jauh, tetapi jururawat lelaki yang baru dilantik berdasarkan penjawatan yang telah tetap dalam perkhidmatan juga mempunyai peluang yang sama. Yang penting menunjukkan prestasi yang lebih cemerlang pada tahun semasa dan juga tahun yang berikutnya. Jadi saya harap jururawat lelaki boleh tampil ke hadapan, tunjukkan anda punya semangat, kebolehan dan X factor anda perlu diselahkan di kalangan jururawat wanita supaya kita terlihat di mata masyarakat dan juga dalam komuniti kejururawatan itu sendiri. Wow, saya suka dengan istilah atau penggunaan istilah X factor itu tadi untuk menyelahkan potensi sebagai seorang jururawat lelaki. Jadi Encik Furkan sendiri, kita sedia maklum dalam tempoh pandemik COVID-19, satu tempoh yang sangat mencabar untuk kita semua rakyat Malaysia, bukan sahaja di Malaysia tapi juga di peringkat global. Satu situasi di luar jangka, kita mengalami krisis kesihatan yang tidak pernah kita alami sebelum ini secara besar-besaran pada skalanya. Jadi bagaimana dari segi pengalaman berdepan dengan pandemik COVID-19? Mungkin ada pengalaman yang tidak boleh dilupakan, yang boleh dikongsikan bersama dengan penonton? Okey, semasa berdepan dengan pandemik COVID-19, memang ada pengalaman yang mana tidak dapat kami lupakan, di mana kami perlu standby di hospital untuk memberi perawatan yang berterusan kepada pesakit. Dan macam saya sendiri, saya terpaksa meninggalkan anak saya 3 orang di bawah jagaan kakak saya di Alustar sebab kami suami isteri dua-dua jururawat. So dalam tempoh PKP itu anak-anak saya semua berada di Kedah lah, bawah jagaan kakak saya. Itu cabarannya, terpaksa berjarak ataupun berjauhan dengan anak-anak tercinta. Jadi puan sendiri bagaimana dari segi pengalamannya? Sama juga dengan Encik Furkan, cuma bezanya saya membantu di inilah sebab saya menjaga anak, saya mempunyai anak kecil dan juga menjaga ayah yang masa tu sakit lah. So, jadi saya tidak ke depan sangat dalam COVID-19. Cuma saya berada di belakang sebagai pengurusan dan pentadbiran. Okey, sepastinya kalau kita nyatakan kerjaya sebagai seorang jururawat selepas kita berdepan dengan pandemik COVID-19, mereka ini antara tulang belakang kepada sistem kesihatan awam negara kita. Hero-hero yang tidak didendang ini sepastinya menyalahkan lagi bagaimana sumbangan besar jururawat ini kepada negara. Jadi bagaimana dari sudut pengiktirafan kepada golongan-golongan jururawat, khususnya jururawat lelaki pada ketika ini? Alhamdulillah, pada pengalaman saya yang telah bertugas selama 18 tahun di Pusat Perubatan Istimewa, pihak pengurusan hospital sangat memberi sokongan kepada jururawat lelaki. Satu yang saya nampak adalah sikap keterbukaan dalam pihak pengurusan yang memancing semangat jururawat lelaki untuk berada di kelompok sokongan pengurusan, iaitu untuk menjadi ketua jururawat. Peluang pengajian yang diberikan oleh pihak pengurusan PPM juga kepada kami sebagai contoh sangat mantap. Jururawat lelaki dibenarkan untuk melanjutkan pelajaran dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk menampakkan hak kesamarataan di antara jururawat lelaki dan juga perempuan. Dan kalau kita nampak sekarang sebagai contoh di Pusat Perubatan Istimewa, ramai dah dilahirkan bakal-bakal yang akan masuk kepada kumpulan pengurusan profesional. Ramai jururawat lelaki telah dinaikkan sebagai ketua jururawat untuk memimpin jururawat wanita. Alhamdulillah. Ramai jururawat lelaki kini telah pun melanjutkan pelajaran ke peringkat lanjutan post basic yang kita kenal sebagai post basic dengan pengkhususan khas, dan termasuk sekarang yang terbaru di dalam hospital sendiri pihak pengurusan telah mengambil inisiatif untuk melantik jururawat lelaki sebagai clinical instructor ataupun clinical educator, dalam bahasa lain kita kenali sebagai pakar jururawat klinikal, yang turut sama dengan jururawat wanita memberikan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran kepada semua staf. Kalau kita cakap staf, jururawat wanita adalah majoriti. Alhamdulillah, saya secara personal, saya bersyukur berada di Pusat Perubatan Melayu kerana jururawat lelaki ini telah kelihatan dan nampak X factor diorang. Yakin
tiada rasa malu kepada komuniti sendiri. Ini yang kita nak memantapkan kerjaya sebagai seorang jururawat lelaki dalam masyarakat kita, supaya institusi kesihatan Malaysia mengambil lebih banyak lagi inisiatif memberi ruang kepada jururawat lelaki supaya berada di barisan hadapan dengan jururawat-jururawat wanita yang telah pun berada dalam bahagian kumpulan sokongan ataupun pengurusan dan profesional. Itu adalah satu inisiatif yang pada saya sangat membanggakan kami kepada semua jururawat yang telah bertugas dalam sistem kesihatan bidang kejururawatan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itu satu perkembangan yang sangat positif untuk memperkasakan sistem kesihatan awam negara, khususnya bagi kerjaya jururawat ini. Jadi, Encik Ahmad Furkan mewakili jururawat lelaki di seluruh negara. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada golongan muda di luar sana untuk bersama-sama menyertai kerjaya sebagai seorang jururawat ini. Okey, kepada golongan muda yang belum mencuburi bidang ini, saya galakkan contohnya, kepada golongan muda pada hari ini, jom sama-sama kita sertai bidang kejuruteraan, kerana dalam bidang kejuruteraan ini dapat membantu kita. Contohnya memperbaiki kerjaya dari segi kita dapat kerjaya jururawat ini adalah kerana banyak dari segi pengalaman juga banyak boleh ditiba. Dari segi pengalaman kita dapat memberi perawatan yang terbaik kepada pesakit. Dan dalam bidang kejuruteraan ini bukan hanya skop dalam hospital sahaja sebenarnya. Kita ada banyak skop cabaran, contohnya dari segi offshore ataupun OHN, nurse safety, dan banyak lagi lah dalam memberi perawatan kepada pesakit. Okey, itu antara yang terbaiknya lah yang ingin kita sampaikan kepada anda. Seperti yang dinyatakan tadi, cabaran utamanya adalah stigma dalam kalangan masyarakat. So, pastinya untuk kita menepis stigma bahawa kerjaya jururawat ini didominasi oleh kaum wanita semata-mata. Namun sebenarnya ianya lebih terbuka untuk golongan lelaki juga, untuk bersama-sama kita memperkasakan sistem kesihatan awam khususnya pasca pandemik COVID-19. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga tamu saya pada pagi ini, Encik Muhammad Rahmat Abdul Hamid, Encik Ahmad Furkan dan juga Puan Nur Anizah Sukarman atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita harapkan melalui perkongsian ini kita dapat menarik lebih ramai minat kaum lelaki di luar sana untuk menyertai kerjaya jururawat.